من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaannya, kita memasuki tahun yang baru dalam Islam, 1442 Hijriah, dan kita masih lagi berada di awal bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ni salah satu daripada bulan-bulan haram, yakni bulan-bulan yang diberikan penghormatan di sisi Islam, di antara salah satu daripada 4 bulan-bulan haram. Masih ingat lagi kan 4 bulan-bulan haram tu? Bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan bulan Muharram ni selain daripada puasa khusus yang ada padanya, iaitulah puasa hari Ashura, dan afdal ditambahkan sehari sama ada sebelum, jika mampu, kalau tidak sehari selepas, atau tak sehari saja 10 Muharram tu. Maka keseluruhan bulan Muharram ni diperbanyakkan ibadah-ibadah dan digandakan amalan-amalan yang soleh yang dilakukan. Sama ada puasanya secara mutlak ataupun bacaan Quran serta ibadah-ibadah yang lain. Kerana kita berada di dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan penghormatan kepadanya. Baik. Jadi insya-Allah dalam bulan yang mulia, dalam tahun yang baru ni, kita teruskan lagi kita punya amal ibadah kita, pengimarahan rumah-rumah Allah dengan majlis-majlis ilmu. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi berkenaan dengan tafsir ayat hukum, masih lagi dalam surah Al-Baqarah, berkenaan dengan peperangan dalam Islam. Kita dah bincang yang lepas huraian ayat secara umum tentang peperangan dalam Islam, dan telah menjawab sedikit berkenaan dengan tomahan daripada orientalis yang mana mereka menyelewengkan ayat ini, yang mana nak menunjukkan Islam ni agama terorisme. Kerana mereka hanya mengambil pada pangkat ayat 191 surah Al-Baqarah sahaja. Sedangkan ayat 191 itu adalah kesinambungan daripada gambaran daripada 190. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi berkenaan dengan perbincangan-perbincangan sebab turun ayat dan juga tafsir huraian yang dinyatakan kemudian kepada perbincangan hukum hakam jika sempatlah. Jadi insya-Allah sebagaimana biasa, setiap kali kita mulakan, kita akan baca balik ayat yang menjadi perbahasan kita itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahi dengan keberkatan dan kebaikan yang banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
Asy-syahrul haramu bisyyahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Ayat 190 sehingga 195 surah Al-Baqarah. Kalau juzuknya juzuk yang kedua dah ni. Nak tengah-tengah juzuk tu. Nak tengah-tengah juzuk. Muka surat yang sebelum tengah juzuk itulah. Maksudnya, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Jadi perintah perang tu bila orang perang kita. Tak, bukan perang saya saja. Perangilah mereka, perangilah kerana pertahankan agama Allah akan orang perang kamu. Itu pun ada adab dan syarat dia. Dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan kerana sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang menceroboh. Dan bunuhlah mereka, musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka. Ini yang kita jelaskan. Ayat ni kesinambungan ayat sebelum. Perintah bunuh sebab dalam konteks tengah perang. Dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekeliling Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga menjadi agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi, melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Mencabuli bulan yang dihormati, yakni bulan haram. Bulan haram 4 itulah, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dengan Muharram. Mencabuli bulan yang dihormati, iaitu bulan haram, ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu, jika dicabuli, ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. 5-6 ayat ni. Jadi berkenaan dengan peperangan dalam Islam. Jadi kita dah bincang yang lepas huraian ayat secara umum, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan perang kerana bersifat mempertahankan diri. Kerana perintah perang tadi itu ke atas mereka yang memerangi. Jadi kalau mereka berhenti perang, maka tak ada perang. Kalau mereka tidak memulakan perang, maka jangan kita memulakan perang. Maka peperangan itu adalah sebagai tindak balas mempertahankan agama Allah. Kerana kita punya hubungan asal kita adalah dakwah. Tapi kalau mereka bertindak dengan berlebihan, mengangkat senjata, nak membunuh kita, nak meruntuhkan Islam, takkan kita duduk saja. Jadi itu antara perintah untuk nak berperang. Kalau dalam ayat yang lain, saya baca ni jilid yang kedua kat tempat lain, surah Nurul Ikhlas, tempat Taman Pinggiran Putera. Dalam surah apa saya tak ingat, lepas surah Qasas ke apa. Ayat Allah Ta'ala juga berkenaan dengan perang, diceritakan hikmah kenapa perang. Sedangkan disebutkan boleh je Allah Ta'ala nak hapuskan terus musuh, betul tak? Kita tak perang pun Allah Ta'ala boleh je hancurkan musuh terus. Tapi kenapa diperintahkan juga orang beriman ni untuk perang? Kerana Allah nak menguji orang beriman, betul ke sayang agama Allah? Tu dia, betul ke sayang agama Allah ni?
Allah Ta'ala tak suruh kita tak perang, Allah Ta'ala boleh jaga agama dia. Itu di antara ayat yang lain pula lah. Tapi yang ni hanya cerita berkenaan konteks dalam situasi dia. Baik, kita nak tengok sebab turunnya ayat ini. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang mana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sudda 'anil baiti wa huwa nahara hadiyahu bil Hudaybiyah salihahu al musyrikuna ala ay yarji'a min al 'ami muqbil khafa ashabuhu alla tafiya lahum quraisy bidzalik wa ay yasudduhum wa yuqatiluhum wa qariya ashabuhu al qital fi syahril haram fa anzalallahu ta'ala wa qatilu fi sabilillah. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalang masuk ke Baitullah dan menyembelih korbannya kerana bayar dam lah, tak dapat nak menunaikan ibadah umrah ketika itu di Hudaybiyah. Kan? Akhir sekali termeterai perjanjian Hudaybiyah, senjata tak boleh masuk tahun ni, nak masuk tahun depan lah. Lalu orang-orang musyrikin mengadakan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kembali tahun depan. Dalam perjanjian tu tahun tu tak boleh masuk lagi, kena balik tu. Tapi Nabi dan sahabat dah berihram dah ni, dah berpakaian ihram dah. Jadi balik lepas tu yang Nabi sembelih korban itu. Hadi. Maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk kembali tahun berikutnya, para sahabat khawatir kalau kaum musyrikin tidak mau menepati janji mereka lagi dan tetap menghalang-halangi dan memerangi mereka, sedangkan para sahabat enggan berperang di bulan haram. Bulan haram itulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi sebelum tu Rajab. Maka turunlah ayat, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi walaupun ketika itu maksud kata kalaulah berlaku orang musyrikun dia tidak menepati janji mereka perang, jadi sahabat ni kalau ikut asalnya tak suka untuk berperang bulan haram. Walaupun tak suka, tapi kalau perintah Allah ketika itu turun, nak tak nak kena buat lah. Sebab kita hidup ni mencari redha Allah, bukan mencari redha manusia semata-mata. Namun kalau manusia itu mencari redha Allah, maka kita bersama-sama dengan dia. Nampak? Sahabat tak suka ni. Turun ayat, peranglah akan mereka yang memerangi kamu. Nak ketika itu nak ikut kita. Maka menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala tunjuk teladan itu para sahabat walaupun tak berapa gemar nak berperang bulan haram, tapi bila dah berlaku perintah daripada Allah, mereka buat. Tu nak kata hidup kita ni bertunjangkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat yang demikian. Memang bulan haram ni yang 4 tu dalam tradisi Arab pun memang mereka tak perang. Apatah lagi bulan kita panggil apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kerana bulan ni bulan dalam keadaan orang-orang Mekah mereka sedang sibuk mempersiapkan untuk orang-orang Arab datang ke Mekah musim haji. Sebab itu tuan-tuan, kita Nabi SAW batang tubuh Nabi keluar daripada rumah memang bulan Safar untuk hijrah. Tapi niat Nabi telah tercetus bulan Muharram. Kenapa niat Nabi telah tercetus bulan Muharram? Kerana bulan Zulhijjah orang-orang seluruh Arab datang berlaku perjanjian Aqabah yang kedua. Zulhijjah berlaku Aqabah pertama dan tahun hadapannya Zulhijjah berlaku Aqabah yang kedua. Jadi bulan Muharram Nabi telah merancang strategi nak berhijrah dengan perintah daripada Allah, pelawaan daripada orang Aus dan Khazraj, dan Nabi memilih bulan Safar keluar. Kerana apa? Bulan Safar pula adalah bulan orang-orang yang berdagang, orang Quraisy yang umumnya import ekspor ni keluar daripada Mekah. Kerana 3 bulan mereka tak keluar daripada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi bila bulan Safar ketika itu, kalau ada rumah yang kosong, tak ada orang, tak menjadi suatu kita panggil kesangsian orang ramai. Contoh kita kalau masa tahun biasa, tahun PKP ni lain sikit lah kan. Tahun biasa, masuk bulan Syawal. Bulan Syawal kan umumnya masjid dan surau rehat kuliah. Kerana apa? Kerana orang balik kampung, orang pergi ziarah, orang pergi macam-macam lah. Kita tak ada bulan Syawal, seminggu orang tak pelik. Orang tahu ni pergi jalan, pergi ziarah saudara mara, pergi cucu, pergi rumah cucu. Contoh kalau tu kan, pergi rumah cucu contoh kan. Begini. Tapi kalau bulan biasa, yang memang kuliah ni pun tiap-tiap hari kat masjid surau macam surau tempat ni, tiap-tiap hari, dan tuan-tuan pun kaki kuliah, kaki jemaah,
Tak datang 2 hari je tanya. Hari ketiga jumpa, lama tak nampak. Semalam kemarin ke mana? Risau kan? Orang consider kita. Lama tak nampak 2 hari je. Orang dah tanya, risau. Kenapa? Selalu nampak. Kerana bulan biasa orang tak gimana, orang duduk masjid. Tak ada kita panggil yang menjadi agenda besar. Tapi kalau bulan Syawal, tak datang 4 hari, orang kisah. Tak kisah, orang tahu pergi jalan. Pergi ziarah. Nabi memilih bulan Syawal strategi, bukan saja-saja. Kerana orang-orang Quraisy, khususnya yang berdagang, mereka memang selepas bulan Muharram, mereka bulan Safar, sebab tu nama Safar, sifrun, kosong. Zulqaidah, baca yang mufti mufti Selangor punya. Ejaan yang ditashihkan mengikut Arab, Zulqaidah. Z-U-L-Q-A tomat atas tu D-A-H, Zulqaidah. Dia tak panggil dah Zulqaidah. Qaidah duduk. Zulhijjah, bulan haji. Muharram pantang. Dah habis program nak mengemas Muharram. Jadi 3 bulan ni, bulan yang jangan buat kacau. Orang Arab semua kumpul ni. Dah. Jadi Nabi milih bulan Safar. Supaya ini strategi Nabi. Hijrah punya besar strategi, tuan-tuan. Dah. Daripada bagaimana Nabi menyusun sampailah dalam perjalanan Nabi sendiri. 3 sahabat, orang-orang muda buat kerja besar. Sayyidina Ali ganti tempat tidur Nabi, tempat yang mengancam nyawa. Abdullah bin Abu Bakar jadi spy waktu pagi, duduk dekat, kita panggil orang-orang Mekah, dapat informasi. Dah, apalagi Amir bin Fahirah bawa gembala, tutup jejak langkah Abdullah bin Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar sediakan makanan ulang-alik ke Gua Thur. Keluar Gua Thur, upah pula Abdullah bin Uraikid ikut jalan selatan. Orang selalu pergi Madinah, Mekah ke Madinah, Mekah, Madinah atas. Nabi corner kat bawah dulu, selatan. Oh, pusing. Nak ngelak daripada bertembung. Tak, Nabi susun dari sudut tadi tu. Jadi nak katanya, jadi begitu. Bulan-bulan haram ni tak minat. Orang-orang Arab tak minat nak gaduh-gaduh. Tapi kalau ketika itu musyrikin dah cabar Islam, dah nak bunuh kamu orang Islam, maka perintah Allah, maka turun. Nah ni sahabat. Sebab tu turun di antara. Demikian menurut Ibnu Abbas. Ini salah satu faktor sebab turun ayat. Diriwayatkan bahawa kaum musyrikin bertanya kepada Nabi SAW, apakah benar kamu melarang untuk memerangi kami di bulan haram? Tak, Nabi SAW menjawab yang bermaksud benar. Mereka bermaksud dengan pertanyaan itu akan memerangi Nabi di bulan haram. Maka turunlah ayat bulan haram dengan bulan haram. Demikianlah Al-Hasan, kata Imam Hasan Al-Basri. Maksudnya apa? Kalau mereka melampaui, maka balaslah. Nah, yang mana pada ayat apa tadi tu? Asy-syahrul haramu bil syahril harami wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Kalau mereka melampaui, mereka wajar balah setimpal dengan mereka. Walaupun bulan haram ni bukan bulan nak gaduh. Tapi kerana Islam, kerana perintah Allah, kalau berlaku ketika itu, memang Nabi dan para sahabat akan balas balik setimpal dengan apa yang mereka untuk nak mempertahankan agama Allah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa dia pernah berkata, ayat ini turun berkenaan dengan umrah Qadha. Tahun ke-6 kenabian. Kemudian Nabi SAW dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk masuk ke Baitullah. Lalu baginda kembali dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahawa baginda akan boleh memasukinya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun boleh masuk ke Baitullah pada tahun ke-7, tahun berikutnya selepas Hudaybiyah tu kan. Dan menunaikan ibadah haji, lalu turunlah ayat bulan haram dengan bulan haram. Ayat ni. Jadi waktu Nabi sedang buat haji pada tahun berikutnya itu, bagi peringatan supaya jaga-jaga. Kalaulah ada buat, maka tak salah untuk kamu nak mempertahankan dan kamu balas timpal dengan dia tadi itu. Dan Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Aslam Abu Imran, dia berkata, ini kisah selepas daripada Nabi SAW. Waktu ni zaman tabi'in. Pada waktu itu kami berada di kota Constantinople. Waktu zaman Umayyah. Bani Umayyah memerintah. Bani Umayyah menghantar tentera untuk membebaskan kota Constantinople kerana nak merebut ganjaran yang Nabi sebut dalam hadis, la tuftahanna Konstantiniyah, akan terbuka bebasnya kota Constantinople, kota Istanbul lah. Fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin itulah. Wala ni'mal jaish dzalikal jaish,
Sebaik-baik tentera itulah. Jadi zaman Bani Umayyah dia nak merebut fadilat tu. Maka dia hantar tentera. Kita pun tahu, tapi terbukanya kota Konstantinopel ni zaman Khilafah Uthmaniyah. Selepas lebih 600 tahun. Maka sedangkan Uqbah bin Amir di Mesir, Fudalah bin Ubaid di Syria, lalu barisan besar daripada orang-orang Rom keluar. Nak katanya waktu tu zaman Umayyah, Bani Umayyah tabi'in ni, ada beberapa orang hebat tak dapat serta sebab mereka jadi gubernur kat Mesir, jadi gubernur dekat Syria. Tentera yang dihantar tentera apa yang ada. Maka orang-orang Rom yang waktu tu menawan Sepanyol Istanbul, kita keluar orang-orang hebat pula. Kita hantar macam kalau pasukan tu pasukan B, dia hantar pasukan A contoh. Sebab dia punya banyak star, kita punya 1-2 star je contoh kan. Dan kami pun berbaris menghadap mereka, lalu maju seorang Muslim masuki barisan orang-orang Rom, sehingga orang-orang berteriak, Subhanallah, dia telah menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Ikut zahirnya Islam kalah waktu tu. Zahir, perkiraan zahir, Islam kalah. Dengan tengok barisan orang Islam ni gini, tengok barisan Rom ni power-power semua, kalah dah ni. Tapi ada seorang lagi juga, orang lain kata habis lah, dia telah mencampakkan diri dia ke lembah binan. Maksudnya dah tahu kalah, dah pergi perang lagi buat apa? Dah tahu kalah, patah balik pada pandangan orang. Dah tahu kalah, awak pergi lawan lagi buat apa? Contoh, jadi ni telah jatuh ke lembah kebinasan. Itu maksud binasa pada tanggapan orang ramai ketika itu. Kemudian Abu Ayyub Ansari. Jadi Abu Ayyub ni antara salah seorang sahabat yang usianya Allah Ta'ala kurniakan panjang. Selain daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik yang sahabat terakhir sekali yang wafat. Dia sempat sama zaman Yusuf Hajar Al-Thaqafi. Anas bin Malik ni paling panjang umur dia, sahabat. Tapi antara sahabat yang lain yang umur atas 80 tahun, antaranya Abu Ayyub Ansari, Uthman bin Affan pun 88, 89 tahun. Jadi sahabat-sahabat yang Allah Ta'ala kurniakan usia panjang. Jadi Abu Ayyub ni usia panjang. 90-91 lebih kurang waktu ni. Seorang sahabat Nabi, jadi dia zaman-zaman tabi'in, berdiri dan berkata, wahai manusia, kamu semua telah mentakwilkan ayat ini, memberikan makna yang lain pada ayat ini dengan takwil seperti ini. Maksud kata, kalau kita buat perintah Allah, kita mati, kita binasa. Kamu bagi makna kalau buat perintah Allah, kita mati, kita binasa, ayat yang dilarang oleh Allah. Sebenarnya bukan macam tu. Padahal sebenarnya ayat ini turun berkenaan dengan kami orang Rasul. Ayat ni, waktu kami masa dengan Rasulullah, ayat ni turun untuk kami. Turun yang macam mana? Iaitu sungguh Allah telah mengagungkan agamanya. Allah Ta'ala telah menaikkan agamanya. Kerana apa? Lantas berkatalah sebahagian kami, yakni orang-orang Ansar zaman Rasulullah. Abu Ayyub dia flashback balik. Dia nak beritahu maksud sebenar apa yang jangan campak dalam kebinasaan. Lantas berkatalah sebahagian kami kepada sebahagian yang lain secara rahsia yang tidak didengar oleh Rasulullah, sesungguhnya harta benda kami dah habis. Sedangkan Allah telah mengagungkan agama Islam. Maka alangkah baiknya kalau kita menguruskan harta-harta kita dan membaiki apa yang telah habis tu. Jadi ada sebahagian orang Ansar ketika itu sikap dia yang lebih tamak kepada harta berbanding dengan agama. Maksud binasa di sini, kalau ikut perintah Allah dan kita mati, kita tak binasa ikut ayat ni. Yang binasa kat sini, walaupun kita hidup, tapi kita tak ikut perintah Allah, itu yang binasa. Ayat tu turun memberi teguran. Sebab itu turunlah ayat itu dan belanjakanlah harta itu, jangan kamu campak. Yang dimaksudkan dengan perintah sini lah mengurus harta benda, membaikinya dan meninggalkan perang. Nabi seru perang, kita nak nanti banyak harta lagi ni, nak urus ni, jangan perang lagi. Lebihkan dunia banding dengan seruan daripada Allah dan Rasul. Itu yang binasa walaupun hidup. Yang pergi mati itu tak binasa pada Islam. Mata kita nampak dia mati, tapi orang yang syahid kita tahu bagaimana ganjarannya di sisi Allah. Jadi nak katanya kena faham ayat itu ikut maksud yang sebenar. Memanglah walat tahlukah. Tahlukah daripada kalimah halakah. Halakah ni binasa. Binasa ni secara umumnya mati pun binasa. Tapi yang binasa dalam Islam ni macam mana? Apabila mereka tidak ikut perintah Allah dan Rasul, maka itulah yang dimaksudkan binasa. Jadi ayat di sini menunjukkan bahawasanya ketika itu zaman Abu Ayyub Al-Ansari bersama dengan tabi'in menjelaskan ayat tersebut. Setelah itu Abu Ayyub selalu berperang jalan Allah sampai meninggal dunia dan dikebumikan di Konstantinopel.
Kita pun tahu kalau siapa yang pernah pergi ke Turki ataupun pernah baca, memang ada makam yang makam Abu Ayyub Al-Ansari, kerana waktu sebelum dia ditakdirkan oleh Allah mati, dia berpesan kepada tentera Islam ketika itu yang bersama dengan dia, kalau aku mati tolong tanam aku kat sini. Aku nak dengar derapan kaki kuda yang mana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, tentera terbaik yang buka kota Constantinople. Sampai begitu sekali keinginan dia. Tapi Allah Ta'ala tak bagi kota Constantinople itu terbuka waktu zaman dia hidup. Nah, tapi walau bagaimanapun Abu Ayyub ni sahabat Nabi, dia telah mendapat kemuliaan yang besar dengan banyak peperangan bersama dengan Nabi SAW ketika itu. Tapi dia tegurlah zaman tabi'in ketika itu beberapa sahabat yang mana menggunakan ayat Quran tapi makna dia tak tepat. Nah, guna ayat Quran juga tapi tak tepat pada maksud sebenar ayat Quran tersebut. Maka dia tegur bahawasanya bukan begitu maksud dia. Maksud dia yang binasa adalah bila kita tinggal perintah Allah dan Rasul, kita melebihkan dunia. Dah, baik. Baik, itu beberapa riwayat tentang yang berkaitan dengan sebab turun ayat tersebut itulah. Baik. Seterusnya tafsir uraian ayat pertama, di dalam Al-Quran tidak disebut lafaz qital, perang dan jihad, melainkan selalu diiringi dengan perkataan-perkataan fi sabilillah, di jalan Allah. Berperang jalan Allah, jihad jalan Allah. Dalam Quran selalu dikaitkan perang jalan Allah, jihad jalan Allah. Ini menunjukkan bahawa tujuan terakhir daripada perang dan jihad adalah tujuan suci, iaitu meninggikan kalimatullah. Bukan kerana kekuasaan semata-mata, ghanimah, harta rampasan, atau nak pamer keberanian, atau nak tunjuk kesombongan. Bukan tujuan perang dalam Islam ketika itu disyariatkan, bukan tujuan itu. Tapi tujuan dia adalah untuk menegakkan kalimatullah. Tujuan yang suci lagi mulia itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimatullah, kalimat Allah menjadi tinggi, jadi mulia, maka dia itu fi sabilillah. Tengok sama saja. Tak, mereka sanggup korban diri apa sebagainya, tapi kalau niat tadi menyeleweng, maka tak dapat pahala tersebut. Kan Nabi SAW pun ada sebut dalam hadis yang lain yang maksud 3 orang golongan yang mana zahirnya nampak macam bagus tapi akhir sekali dicampak dalam api neraka. Siapa tu? Yang pertama qari, baca Quran sedap, tapi kerana apa? Nak tunjuk suaranya yang sedap korang. Dia ujub, dia riak. Yang kedua, orang yang berperang jalan Allah, bukan kerana nak meninggali Allah, nak tunjuk dia tu berani. Ada orang yang infak dermawan, bukan kerana untuk apa pun, bukan nak infak tapi nak tunjuk orang puji dia biar dia kaya. Dia nampak zahirnya dapat baik, tapi akhir sekali waktu di akhirat Nabi sebut dihumban dalam api neraka kerana apa? Niat dia lain. Sebab itu penting niat ni tuan-tuan. Niat ni kita dengan Allah Ta'ala saja tahu. Sehingga kan ada ulama bincang, ikhlas ni adalah sirrun baina abdi wa rabbihi. Ikhlas ni rahsia di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hatta malaikat pun tak tahu. Sehingga dibahaskan oleh ulama, sehingga ke akhirat pun malaikat yang catat-catat tu, malaikat nak tahu sah ke tidak, malaikat kena rujuk tu. Sampai tahap rahsianya tu. Sampai tahap begitu. Tapi ikhlas tadi itu, dia mestilah dalam keadaan yang sama, perbuatan dia tadi tu tak bercanggah dengan syariat. Kalau canggah dengan syariat, tak boleh ikhlas tuan-tuan. Merompak ikhlas ni. Tak boleh tuan-tuan. Jadi dia ikhlas ni, dia adalah mesti bersekali dengan perbuatan yang tidak bercanggah dengan syariat. Dan ikhlas ni kena ingat adalah sifat hak milik mukmin saja. Walaupun bahasa pasar kita kata ikhlas ni tak ada apa-apa kan. Bahasa pasar kita tak ada apa-apa kan. Kawan kita kat pejabat, orang bukan Islam, dia baik, peramah, dia bagi kita hadiah, dia pun kata ambil lah saya ikhlas ni. Kan? Bahasa pasarnya boleh pakai lah, tapi bahasa syarak tak terpakai. Kerana ikhlas ni apa? Lillahi ta'ala. Dia lillahi ta'ala ke? Orang kafir tu lillahi ta'ala ke? Tak boleh. Sebab itu bahasa syaraknya hanya sifat untuk orang beriman. Kerana ikhlas ni apa? Lillahi ta'ala. Ibtira'a wajihillah. Tuan-tuan, waktu kerja keluar pukul 8 pagi, balik 5 petang, akhir bulan dapat gaji, tak ikhlas ke? Tak ikhlas sia-sia 30 tahun kerja. Penat.
Ikhlas. Bukan ikhlas ni tak nak apa-apa. Ikhlas ni apa sahaja kembali kepentingan Allah. Nak syurga pun ikhlas. Takut neraka pun ikhlas. Tapi cuma tahap-tahap ikhlas. Nak, kalau ikhlas ni tak nak apa-apa, zero. Tuan-tuan kerja 30 tahun sampai pencen. Tak ikhlas. Pencen pun dapat udah pencen lagi tak? Tak ikhlas. Rugi kerja. Ikhlas ni bukan tak nak apa-apa. Tak nak apa-apa tu bahasa pasar. Tu yang orang kafir boleh ikhlas. Boleh dia tak nak apa-apa. Tak boleh. Ikhlas ni bahasa pasarnya memang macam tak nak apa-apa. Tapi dari sudut bahasa syaraknya adalah dia tidak ada niat selain daripada Allah. Dan tidak ada kepentingan yang melarikan dari sudut dia mencari redha Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dua minit lagi tak? Yang kedua, Al-Imam Zamakhsyari mengulas firman Allah Ta'ala, dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dia mengatakan maksudnya ialah ujian dan cubaan yang menimpa anak cucu Adam, sehingga pada akhirnya menderita disebabkannya adalah lebih berat baginya daripada pembunuhan. Fitnah di situ bukan cakap tuduh orang. Yang tak betul, fitnah di situ maksudnya ujian. Fitnah ni ada maksud ujian, fitnah ni ada maksud yang kita panggil kata orang benda yang tak betul, macam-macam lah. Tapi fitnah yang lebih berat daripada peperang ini, yang dimasukkan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari adalah ujian selain daripada pembunuhan, ada yang lebih besar daripada berperang. Kerana apa? Kerana kadang-kadang ada benda serangan musuh walaupun nampak zahirnya biasa tapi dia merosakkan akidah, kan? Itu lagi bahaya. Itu lagi bahaya. Contoh Ismail Haniyah yang Hamas tu, dia kata apa? Kamu melihat kami mati, tapi kami mati dalam keadaan mempertahankan agama Allah. Memang kita nampak saudara se-Islam kita tu mati, tapi mereka mati mempertahankan agama Allah. Mula tak? Mula. Ada yang hidup tapi dalam keadaan pergi karaoke. Ada yang hidup tapi dalam keadaan pergi joget mabuk. Mana lagi berat ujian? Mati mempertahankan agama Allah, insya-Allah zahirnya hukum zahirnya dia insya-Allah syurga, dengan hidup tapi dalam keadaan buat maksiat. Itu lagi bahaya. Ini yang dah dimasukkan, yang boleh kita faham tadi itulah. Dan yang terakhirnya firman Allah Ta'ala, tidak ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang zalim. Imam Fakhrul Razi mengatakan, mengapa pembunuhan disebut permusuhan padahal yang dimasukkan pembunuhan di sini adalah benar? Jawabnya kerana pembunuhan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membalas satu permusuhan. Maka penyebutan secara mutlak adalah sifat permusuhan. Dan walaupun Islam tidak bermusuh memulakan musuh, tapi pembunuhan tadi itu membalas permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Islam tadi itu dalam nak mempertahankan agama dan nyawa orang Islam tadi itu. Maka disebut demikianlah. Jadi ini nak dikatakan bahawasanya beberapa perkara yang sempat kita bincangkan tentang berkenaan dengan maksud sebenar binasa dalam Islam. Kemudian dari sudut niat dalam amalan kita, termasuklah perang, tuan-tuan. Kalau niat kita tak ikhlas, maka sia-sia saja, rugi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira sekadar itu sajalah. Seminit lagi tak masuk? Seminit lagi? Okeylah tu. Jadi insyaAllah kita masih lagi dalam pematuhan SOP. Jadi insyaAllah kita akan jumpa dan sambung lagi pada kuliah kita akan datang. Teruskan patuh SOP tuan-tuan. Mudah-mudahan kita terselamat daripada berjangkit penularan pandemik COVID-19 ini. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah, kerana Dia yang maha berkuasa menurunkan ujian dan menghilangkan ujian tersebut dari dunia kita ini. InsyaAllah apa yang baik itu datang daripada Allah, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.